A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid dan rahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran kita pada kali ini. Tajuk kita hari ini ialah pelajaran yang keempat, iaitu larangan rasuah dalam bidang tilawah dan juga hafazan. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks pada muka surat 25 hingga 28. Baiklah murid-murid dan rahmatullah sekalian, kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Marilah sama-sama kita membaca ayat surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Dan janganlah pula kamu memberi rasuah kepada para hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa, sedangkan kamu mengetahui kesalahannya. Baiklah murid-murid, ini adalah ayat Quran, ayat daripada Al-Quran atau dalil daripada Al-Quran berkenaan dengan larangan memakan rasuah ataupun larangan melakukan perbuatan rasuah. Berdasarkan ayat tadi, murid-murid dan rahmat Allah sekalian, larangan Allah itu ada 7. Yang pertama sekali di situ rasuah, yang kedua menipu, ketiga riba, yang keempat merompak, yang kelima berjudi, yang keenam mencuri, dan yang ketujuh salah guna kuasa. Ini ada 7 perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada ayat yang kita baca sebentar tadi. Seterusnya murid-murid rahmatullah sekalian, apakah pula pengertian rasuah? Rasuah bermaksud sebarang pemberian atau suapan. Yang penting murid-murid sekalian, sebarang pemberian atau suapan, itu rasuah, yang bertujuan memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Sekali Ustaz ulang, sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Inilah maksud ataupun pengertian rasuah. Seterusnya, kita lihat pula kesan perbuatan rasuah. Apa kesannya? Kesan perbuatan rasuah yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah. Yang kedua, rasuah ini boleh melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri. Yang keempat, melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, kita teruskan pula. Kita lihat 4 bentuk kesalahan rasuah. Macam mana yang dikatakan sebagai rasuah? Yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Meminta atau menerima suapan. Yang kedua, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Ini banyak berlaku ya murid-murid. Yang ketiga, menawarkan atau memberi rasuah. Tadi meminta, sekarang kita tawar. Kita pula yang tawar. Yang keempat, mengemukakan tuntutan palsu. Ini kadang-kadang berlaku dalam organisasi.
Baiklah murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, yang terakhir kita akan lihat pada tajuk ini adalah pengajaran ayat. Apakah pengajaran daripada ayat yang kita baca sebentar tadi? Yang pertama, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam. Yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Baiklah murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah selesai tajuk ini. Yang pertama tadi kita sudah melihat apakah pengertian rasuah. Yang kedua kita juga sudah membincangkan kesan lakukan perbuatan rasuah, bentuk-bentuk rasuah, dan yang terakhir tadi kita melihat kepada pengajaran ayat. Jadi sekali itu saja pembelajaran kita untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.